Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk kelas hari ini kita nak belajar 12.3 neuron dan sinap. Ada dua benda kat sini ya. Satu neuron, satu sinap. Okay, apa dia neuron? Neuron itu sebenarnya adalah sel saraf. Okay, kalau awak boleh baca lah kat dalam buku teks ni. Dia tulis kat sini. Sistem saraf terdiri daripada berjuta sel saraf yang disebut neuron. Neuron tu bukan benda lain ya. Neuron tu adalah sebenarnya sel saraf. Okay. Struktur asas neuron. Okay. Bila disebut neuron ataupun sel saraf ni, dia ada komponen-komponen dia. Okay. Komponen-komponen dia antaranya ialah badan sel, akson, dendrit, salut milin, nodus ranvier dan bonggol sinap. Ini adalah komponen-komponen neuron. Dan neuron ini pula ada 3 jenis. Neuron deria, neuron geganti dan neuron motor. Ada 3 jenis ya. Okay, kita tengok jenis neuron ni dululah. Sebelum ni kita tengok dulu jenis neuron. Okay, contoh Okay, ni adalah neuron motor. Bentuknya hampir sama tapi tak serupa. Nampak macam sama tapi tak serupa. Yang ni adalah neuron motor. Di mana badan selnya ada di hujung. Ini adalah neuron deria. Badan sel neuron deria ni dia ada dekat tengah. Dan ini adalah neuron geganti yang bentuknya lebih ringkas daripada yang dua tadi tu. Ini neuron geganti. Okey. Jadi awak kena boleh membezakan mana satu neuron motor, neuron deria dan neuron geganti. Okay. Lepas awak dah faham, dah kenal jenis-jenis neuron ni, sebelum cikgu nak terangkan fungsi setiap komponen dalam neuron tu, cikgu nak awak tengok gambar rajah ni dulu. Okay, supaya kita senang nak faham. Okay, ni dia. Contohnya, tengok gambar rajah ni. Ini adalah kedudukan neuron dalam saraf tunjang. Okay. Yang warna pink ni, yang warna merah ni, ini adalah kedudukan neuron deria. Kenapa cikgu tahu dia neuron deria? Sebab, nampak tak kat sini? Tengok neuron deria. Ni neuron deria kan? Badan sel neuron deria kan duduk di tengah. Dia berada di tengah. So, kat sinilah badan sel neuron deria ni. Jadi, sebab itulah cikgu tahu ini adalah neuron deria. Sebab badan sel ni ada kat tengah. Okay. Neuron deria letaknya dalam akar dorsal. Akar dorsal. Ini akar dorsal. Dia ada di dalam laluan akar dorsal. Yang warna merah ni adalah neuron deria. Yang warna hijau ni neuron geganti. Neuron geganti letaknya dalam jirim kelabu saraf tunjang. Okey, yang ni jirim kelabu kan, tak salah saya lah, ni jirim kelabu, yang ni jirim putih. Semua komponen badan dia, badan sel dia, dendrit dia semua duduk dalam jirim kelabu saraf tunjang. Dan yang warna biru ni adalah neuron motor. Neuron motor, badan selnya dekat ujung. Ujung tu kat mana? Badan selnya berada di dalam jirim kelabu saraf tunjang. Sementara dia punya bahagian yang panjang ni, yang panjang ni kita panggil akson ya.
Dia ada dalam akar ventral. Jadi awak kenal rupa bentuk setiap neuron dan awak tahu lokasinya ada di mana dalam saraf tunjang. Okey, lagi sekali, yang warna merah ni neuron deria. Badan sel neuron deria ada dalam ganglion akar dorsal. Sebab tu kawasan ni kita panggil ganglion. Ganglion tu maksudnya bengkak. Kenapa kat dalam kawasan ni bengkak? Sebab kat situ terhimpunnya badan sel neuron deria. Okay, perlu saya ingatkan kat sini, neuron deria ni bukan satu. Bukan satu. Dia bukan satu macam ni. Sebenarnya dia ada banyak. Mungkin beratus-ratus, mungkin berpuluh-puluh. Banyak. Tapi kat dalam gambar ni dia lukis satu saja. Sebab dia nak bagi kita faham dan senang nak tengok. Sebenarnya banyak. Mungkin ada satu, mungkin dua, mungkin tiga, mungkin empat, mungkin lima, mungkin enam, mungkin berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus. Faham Tapi dalam gambar rajah ni, dia lukis hanya satu. Sebab apa? Sebab nak bagi kita faham. Kalau lukis banyak-banyak, kita tak perasan pula nanti. Dia lukis satu. Nak bagi faham. Ingat Okey, neuron geganti yang warna hijau. Lagi sekali, seluruh komponen neuron geganti, seluruh komponennya ada dalam jirim kelabu saraf tunjang. Dan yang warna biru tu adalah neuron deria. Neuron deria ni perlu diingatkan badan selnya saja ada dalam jirim kelabu saraf tunjang. Sementara bahagian yang panjang ni ataupun kita panggil akson ni ada dalam akar ventral. Okey, jelas awak dah nampak dah. Okey, tajuk kita tadi neuron dan sinap. Okey, neuron dah faham, neuron tu adalah sel saraf. Apa dia sinap? Sinap ni maksudnya ruang kosong di antara neuron dengan neuron. Cuba tengok sini. Okay, saya zoomkan kat sini. Perhatikan dekat sini. Antara neuron dengan neuron tu dia tak bersambung terus. Yang warna merah dengan warna hijau tu dia tak bersambung terus. Nampak tak? Dia tak sambung. Dia tak sambung. Dia tak sambung macam ni. Tapi dia macam ada satu ruang sempit. Yang tu lah kita panggil sinap. Nampak tak kat sini sinap? Kat sini pun sinap. Hujung warna hijau dengan hujung warna biru tu dia tak bersambung. Kalau bersambung dia macam ni kan? Faham dia tak bersambung. Yang tempat tak bersambung tu lah kita panggil sinap. So sinap ada kat mana? Ada di antara neuron deria dan neuron geganti satu. Lagi satu di antara neuron geganti dengan neuron motor. Inilah sinap. Celah sempit antara satu neuron dengan satu neuron. Dah faham sekarang ni apa maksud sinap? Okey. Jelas Okey. Sekarang ni kita nak tengok komponen neuron. Apa yang ada dalam neuron? Kita tengok sini. Awak boleh tengok gambar rajah ni, lampu teks ni. Struktur asas neuron. Yang pertama, neuron dia ada dendrit. Yang mana satu dendrit? Dendrit. Dendrit ni yang macam cabang-cabang ni. Macam cabang-cabang, macam ranting-ranting pokok ni. Ni adalah dendrit. Dendrit merupakan cabang pendek daripada badan sel. Dia adalah cabang pendek daripada badan sel. Apa fungsi dendrit? Apa fungsi dia? Dendrit menerima impuls daripada neuron lain ataupun persekitaran luar dan menghantarnya ke arah badan sel. So, dia terima. Dendrit ni dia terima impuls dan dia hantar ke badan sel. Dia terima impuls, dia hantar ke badan sel.
Terima impuls hantar ke badan sel. Semua macam ni lah. Semua macam ni. Jelas? Ni fungsi dendrit. Dendrit menerima impuls saraf daripada neuron lain ataupun persekitaran. Okay, kita tengok sini ya. Menerima impuls daripada neuron lain ataupun persekitaran. Okay, kita tengok sini. Tengok gambar rajah ni. Kalau kita tengok neuron yang warna merah tu. Neuron yang warna merah tu. Dendrit ni kat mana? Dendrit dia kat mana? Neuron yang warna merah tu. Neuron yang warna merah ni dendrit dia kat sini. Ni dendrit ni. Okay, saya tulis Ni adalah dendrit. Dendrit. Ni dendrit. Dendrit ini menerima impuls daripada neuron lain ataupun persekitaran. Dendrit neuron deria menerima impuls daripada persekitaran dia. Rangsangan dia. Persekitaran dia. Dia terima impuls daripada persekitaran. Contohnya kat sini. Ni adalah kulit yang dah tercucuk dengan jarum. Maksudnya persekitaran dia lah. Jelas? Okay. Dendrit neuron deria menerima impuls daripada persekitaran. Yang tu awak kena jelas lah tu. Okey. Tapi kalau dendrit neuron geganti dan dendrit neuron motor, dia menerima impuls daripada neuron lain. Tengok sini. Ini adalah dendrit neuron geganti. Dia menerima impuls daripada neuron deria. Dan dendrit neuron motor menerima impuls daripada neuron geganti. Nampak? Jelas Okey. Badan sel. Badan sel tu yang mana? Badan sel tu yang ni lah. Ni. Ni badan sel tu lah. Ni badan sel. Semua ni badan sel lah. Ni badan sel. Badan sel dia ada nukleus. Dia ada satu nukleus. Dan banyak unjuran sitoplasma yang disebut dendrit. Okey, macam tadi. Badan sel ni fungsi dia mengintegrasi isyarat. Maksudnya dia tafsirkan isyarat apa yang sampai. Macam itulah. Dan mengkoordinasikan aktiviti metabolisme. Dan dialah yang akan menyelaraskan aktiviti metabolisme yang akan berlaku kat dalam sel tu. Dia kan pusat kawalan. Kat dalam badan sel tu kan ada nukleus. Jadi nukleus itulah yang akan mengkoordinasi aktiviti metabolisme. Seterusnya kita ada akson. Akson yang mana? Okey. Sekejap ya. Akson. Akson tu yang panjang ni. Akson ialah cabang panjang daripada badan sel. Nampak tak ini? Ni cabang panjang daripada badan sel ni. Ni panjang ni yang warna coklat ni. Ni. Ni akson. Itulah akson. Akson ialah cabang panjang daripada badan sel. Apa fungsi akson? Bawa impuls keluar daripada badan sel. Okay, dia bawa impuls tu keluar daripada badan sel. Pergi mana? Pergi ke neuron lain. Ataupun dia hantar pergi efektor. Macam mana tu tak faham. Okay, macam ni. Akson neuron deria bawa impuls tadi keluar pergi dekat neuron lain. Okey. Impuls
impuls daripada badan sel neuron motor bawa keluar melalui akson pergi dekat efektor. Yang ni efektor. Dia bergantung kat mana neuron tu ada. Okey, lagi sekali. Akson dia akan bawa impuls keluar daripada badan sel. Okey, kita tengok. Yang ni neuron deria, yang ni neuron deria. Yang ni neuron deria. Impuls daripada neuron deria dibawa keluar daripada badan sel pergi ke neuron lain. Sama kan? Yang ni pun bawa pergi dekat neuron lain. Tapi untuk neuron motor, impuls daripada badan sel dibawa keluar pergi ke efektor. Sebab dia akan connect dengan efektor. Dia ikut jenis neuron tu ya. Ikut jenis neuron tu. Itu maksud dia. Harap awak jelas. Akson membawa impuls keluar daripada badan sel ke neuron lain ataupun ke efektor. Kalau ke efektor ni maksudnya akson neuron motor. Tapi kalau ke neuron lain, akson neuron deria dan neuron geganti. Okey? Fahamkan. Kalau tak faham, catat nota. Dalam kelas nanti boleh tanya cikgu. Salut milin. Apa dia salut milin? Salut milin ialah membran penebat. Sebab dia dibuat daripada lemak, lapisan lemak yang menyaluti akson. Yang mana salut milin? Inilah salut milin ni. Kalau boleh saya tunjukkan gambar rajah ni ya. Gambar rajah ni macam ni. Gambar rajah ni saya rasa lebih mudah sikit kot nak faham. Ni salut milin yang warna merah ni. Yang warna merah ni salut milin. Sekejap ya. Akson. Cikgu rasa akson kita buat colour ni. Ni akson. Saya colour kan. So, ikut yang lukisan cikgu ni. Akson tu yang warna hijau ni. Dia adalah badan sel yang mengunjur. Dia adalah unjuran yang mengunjur keluar daripada badan sel. Kalau kita buat warna purple ni, dia jadi macam benda lain pula kan. So, inilah akson. Okay, ni akson. Okay, last. Salut milin tu yang warna merah tu. Dia menyelaputi. Okay, dia akan mengelilingi akson. Yang tu namanya salut milin. Ini milin. Okay. Yang sel Szechuan ni awak tak payah tahu pun tak apa. Sebab dalam sukatan kita dia tak mention benda tu. Just tahu yang kat luar akson tu adalah salut milin. Okay. Salut milin ialah membran penebat yang menyaluti akson. Fungsi salut milin: melindungi neuron daripada cedera, berfungsi sebagai penebat untuk impuls elektrik. Penebat, kita tahu kan penebat kan? Dan yang ketiga, dia membekalkan makanan ataupun nutrien kepada akson. Jadi tolong ambil tahu salut milin ada 3 fungsi. Dan yang terakhir bukan yang terakhir, kita ada seterusnya nodus Ranvier. Nodus Ranvier ni benda apa? Dia adalah celah-celah salut milin tadi tu. Neuron tertentu mempunyai bahagian yang tidak disalut milin pada sela tetap di sepanjang akson. Bahagian ini kita panggil nodus Ranvier. Apa fungsi nodus Ranvier? Nodus Ranvier membantu mempercepatkan pengaliran impuls saraf. Jadi impuls saraf tu bila dia lalu dekat akson ni dia jadi laju. Mempercepatkan
pengaliran impas saraf dengan membolehkan impas saraf melompat. Sekarang impas saraf dia akan melompat. Impas saraf dengan membolehkan impas saraf melompat dari satu nodus Ranvier ke satu nodus Ranvier. Jadi penghadaran impas tu jadi lebih cepat. Dia tak bergerak. Dia tak bergerak macam tu je. Dia bergerak sambil melompat. Sambil bergerak sambil dia melompat. Jadi penghadaran impas tu jadi lebih cepat dan laju. Okay, nodus Ranvier tu yang mana? Kalau kita tengok gambar rajah ni lah. Nodus Ranvier tu yang mana? Celah-celah ni. Ni celah-celah ni. Ini nodus Ranvier. Celah-celah ni adalah nodus Ranvier. Nampak tak salut milin tu dia tak salut semua sekali kan? Dia ada macam sela-sela kosong tu kan? So ruang kosong tu namanya nodus Ranvier. Okay? Sekejap saya bagi clear sikit. Ni adalah salut milin. Ini adalah nodus Ranvier. Ini adalah akson. Ini adalah salut milin. Ini adalah badan sel. Okey. Dan seterusnya yang terakhir, kita ada bonggol sinap. Bonggol sinap merupakan pembengkakan pada hujung cabang akson. Hujung akson ada satu komponen ni yang bengkak. Bonggol sinap menghantar isyarat ke sel otot, sel kelenjar ataupun dendrit neuron lain. Maksudnya macam ni. Kita tengok gambar rajah ni. Kalau ini adalah gambar sel, ini ni gambar yang sedang awak lihat sekarang ni. Ini adalah sebenarnya apa? Neuron motor. Okey, kalau neuron motor bonggol sinap ni ada kat sini ya. Neuron motor bonggol sinap ni ada kat sini. Kat sini. So kita buat sikit bulat macam ni. Dekat ujung ni. Jadi awak boleh bezakan, yang mana satu dendrit, yang mana satu bonggol sinap. Kalau dendrit dia tak ada bulat macam ni. Kalau bonggol sinap dia ada macam ni. Maksudnya yang ini adalah kawasan depan, ini adalah kawasan belakang. So impuls akan bergerak daripada depan ke belakang. Okey. Jadi bonggol sinap tu adalah kawasan yang paling last sekali pada neuron. Okey, kita tengok gambar rajah. Jelas ha? Nanti cikgu nak awak buat nota. Saya nak awak lukis gambar rajah yang macam ni. Gambar rajah yang cikgu tunjuk sekarang ni. Gambar rajah dalam buku teks ni boleh juga, tapi saya rasa yang ni lagi sesuai sebab dia berwarna-warni. Dan saya nak awak warnakan awak punya struktur asas neuron. Struktur asas neuron. Okey? Jadi saya nak awak lukis gambar rajah ni dan awak labelkan dan tulis macam buku teks lah. Labelkan dan tulis semua benda ni. Dia punya penerangan dia ni. Okey, ni tulis. Ni kena tulis ni, kena tulis. Cuma gambar rajah ni saja. Gambar rajah ni saja awak gantikan dengan lukisan ni. Jelas? Okey. Siapa yang tengok YouTube ni, dia tahulah apa yang cikgu suruh dia buat. Okey. Kita tengok sini ya. Kita tengok sini sekejap. Yang warna pink tu neuron deria. Kat mana bonggol sinap dia? Okey, bonggol sinap dia sekejap ya. Bonggol sinap ni ada kat sini. Ni bonggol sinap dia. Ni bonggol sinap. Okey. Bonggol sinap. Okey. Bonggol sinap neuron geganti kat mana pula? Kat sini. Ni bonggol sinap dia. Saya nak awak clearkan gambar rajah ni. Okey. Bonggol sinap neuron motor kat mana pula? Kat sini. Ni bonggol sinap dia. Okey. Bonggol sinap neuron motor akan bersambung dengan
efektor. Bonggol, sinap, neuron motor. Dia akan bersambung dengan, dia akan connect dengan efektor. Efektor ni mungkin boleh jadi otot, mungkin boleh jadi kelenjar. Kalau contoh kat sini otot lah. Sementara bonggol, sinap, neuron deria, bonggol sinapnya bersinap dengan dendrit neuron geganti. Nampak tak? Bonggol sinap, neuron deria, dia akan bersinap dengan neuron geganti. Sementara bonggol sinap, neuron geganti akan bersinap dengan dendrit neuron motor. Dan bonggol sinap, neuron motor akan bersinap dengan efektor. Jadi gambar rajah ni sangat penting untuk awak faham dan awak ingat kat dalam kepala awak. Gambar rajah ni bagi cikgu sangat penting. So awak nampak dia punya connection dia tu. Kat mana ada bonggol sinap. So arah pengaliran impuls daripada mana? Arah pengaliran impuls, okey, macam ni lah. Sini, ke sini dan ke sini. Ini adalah arah pengaliran impuls. Jelas? Untuk tugasan yang kedua, selepas awak dah lukis sel saraf ni, untuk tugasan yang kedua, cikgu nak awak lukiskan gambar rajah ni. Kena lukis. Selagi awak tak lukis, selagi itulah awak tak faham. Saya nak awak lukis gambar rajah ni. Tolong lukis, Inilah gambar rajah ni. Gambar rajah ni. Okey. Dan kalau boleh, pakai pensil warna. Pakai pensil warna dan tolong perincikan. Kat mana bonggol sinap, kat mana badan sel. Okey. Supaya awak lebih faham. Kadang-kadang kita tengok gambar ni lagi memudahkan kita faham. Okey, ini adalah nukleus. Kan saya bulat macam tu, nanti awak ingat bonggol sinap pula kan. Kat situ tu, yang kat tengah-tengah ni, yang ada kat tengah ni nukleus, ni nukleus ni. Ni nukleus, jangan lupa, jangan tinggal pula. Ni pun nukleus, ni pun nukleus. Jadi untuk gambar rajah ni tolong lukis dan labelkan. Kalau boleh lukis macam gambar rajah ni. Okey? Jadi kita dah kenal jenis-jenis neuron dan juga komponen asas yang ada dalam neuron. Okay. Sekejap. Okay, kita tengok. Kita tengok dulu sekejap ni. Neuron motor terdapat dalam akar ventral saraf spina, menerima impuls daripada neuron geganti sistem saraf pusat dan menghantar impuls saraf ke efektor melalui seperti otot atau kelenjar untuk menghasilkan gerak balas yang sewajarnya. Yang ni awak boleh baca sendirilah saya rasa. Yang ni awak tak perlulah, yang ni tak perlu lukis. Sebab kita dah lukis tadi. Dalam saraf tunjang tu kita dah lukis kan. So yang ni awak boleh baca sendirilah saya rasa. Yang ni semua awak boleh baca sendiri. Kalau ada yang tak faham, nanti dalam kelas awak boleh tanya saya. Okay, itu saja dulu untuk hari ni. Nanti kita tengok sinap pula ya.